Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wahtada bihadihi wastanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu, para pencinta Al-Quran dan Sunnah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla pada pagi ini 17 Ramadan 1445 bersamaan dengan 28 Mac 2024, kita dapat meneruskan pengajian kita dalam tafsir surah Ali Imran, surah yang ketiga, juzuk yang keempat. Ayat yang kita baca pada pagi ini insya-Allah ayat 121 sehingga 125, di mana ayat 121 ini permulaan kisah Ghazwah Uhud. Kalau anda tulis Ghazwah itu makna peperangan, kita saja tulis Ghazwah supaya para jemaah, para pencinta ilmu biasa dengan istilah sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau duk main peperangan jadi kita nampak. Kalau ghazwah, biar dia tanya, biar dia tahu, biar dia faham. Kata orang, biar kita tahu daripada kita tak tahu. Jadi bermula ayat 121 ni sampai ayat 180, 60 ayat Allah SWT ceritakan dalam ayat-ayat ini kisah yang berkait dengan ghazwah Uhud. Ghazwah mana peperangan Uhud. Di celah tu ada selingan tentang Badar, selang Badar. Maka Allah Ta'ala cerita dalam ayat yang kita akan baca ni 121 sampai 125 ni, iaitu bagaimana keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum keluar ke Uhud. Nabi mesyuarat. Kemudian ada kumpulan yang dihasut oleh munafikin, dua kabilah, taifatan minkum, dah mula goyah sebab munafikin duduk hasut dia. Kemudian supaya umat Islam tidak rasa takut, Allah sebut sedikit tentang peperangan Badar. Kebetulan, kita kata kebetulan, sebenarnya itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Para pencinta ilmu tulis, pakat tulis belaka hari ini dalam sejarah, di mana peperangan Badar berlaku pada pagi Jumaat 17 Ramadan tahun 2 Hijrah. Jumaat 17 Ramadan tahun 2 Hijrah bersamaan dengan 13 hari bulan Mac 624. Tulis 17 Ramadan 2 Hijrah bersamaan dengan 13 Mac 624 berlakunya peristiwa peperangan Badar yang sangat bersejarah, yang sangat besar kedudukannya di sisi Allah Azza wa Jalla. Jadi para jemaah sekalian, itu kita kena sedar dan kita kena tahu, kita kena ingat bahawa peperangan-peperangan ini sangat penting dalam hidup kita, sebab kita nak tahu kalau kita menang, kenapa menang, dan kalau kalah, kenapa kalah. Alhamdulillah, dalam buku yang anak usaha di sini, dalam bab tajuk dia peperangan di Madinah. Peperangan di Madinah, dalam buku ni kita letak peperangan Badar 2 Hijrah, peperangan Bani Qainuqa Yahudi 2 Syawal 2 Hijrah, peperangan dengan Bani Nadir Yahudi Rabiul Awal 4 Hijrah,
Peperangan Uhud yang kita nak bincang ini Syawal 3 Hijrah, dan peperangan Khandaq ataupun Al-Ahzab Syawal 5 Hijrah. Alhamdulillah, buku ni walaupun kecil, tapi kalau tuan-tuan ke Madinah tidak ketinggalan maklumat asas yang patut kita tahu tentang Madinah, tentang ghazawatir Rasul sallallahu alaihi wasallam bil Madinah. Untuk ringkaskan masa, adapun cerita nuzul Quran, yang orang duk salam nuzul Quran hari ni, itu khilaf. Ada dalam hadis Wasilah bin Al-Asqa mengatakan nuzul Quran, permulaan turun Quran, iaitulah pada 24 Ramadan. Anak kata tak usah duduk kelahi dalam masalah tarikh. Yang kita nak bincang sekarang ni, bagaimana kita nak faham Al-Quran. Ni kalau duduk balas bab tarikh ni, merah muka, tak baca Quran jawab dia hari ni, tak usah duduk kelahi. Di Malaysia pun beza-beza. Ada negeri turun Quran hari ni, cuti. Ada negeri tak turun, tak cuti. Maknanya dia apa khilaf juga situ tu. Ada khilaf juga kat situ, kan? Jadi kita dalam bab sejarah ni kita kena kajilah, kaji biar ada keterbukaan dalam menerima maklumat. Jangan beku, jangan duduk main celak mata ke orang kalau ada sedikit perbezaan. Baik, bagi pelajar yang ada kitab Pimpinan Ar-Rahman edisi Jawi, muka surat 1, 2, 3. Kita baca ayat dulu, kemudian kita pergi pada huraian, ya. Baca separuh ayat lah, tidak panjang sangat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idh ghadawta min ahlika tubawwi'ul mu'minina maqa'ida lil qital. Wallahu sami'un 'alim. Idh hammat طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. Balik kepada terjemahan. Wa iz ghadawta min ahlika tubawwi'ul mu'minina maqa'ida lil qital wallahu sami'un 'alim. Tengok dia punya terjemahan. Dan ingatlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika engkau keluar pada pagi hari dari rumah ahlimu di Madinah. Rumah dia lah, ada ulama tafsir kata daripada rumah Aisyah, mana malam tu dia giliran di situ, dengan tujuan menempatkan orang-orang yang beriman pada tempat posisi masing-masing untuk berperang di medan Ghazwati Uhud. Dan ingatlah Allah amat mendengar lagi amat mengetahui. Jadi ayat ini memperingatkan kita, Allah dengar, Allah tahu apa yang terjadi, apa yang berlaku pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi para jemaah sekalian, kita tengok kepada sedikit huraian. Ayat ini, tengok nota di bawah. Dia kata ayat ini, ayat 121 ini, dan ayat yang berikutnya sampai 180. Situna ayat, 60 ayat akan menyebut kepada kita tentang Ghazwati Uhud, peperangan Uhud.
Cuma di tengah-tengah tu ada selingan tentang Badar. Kalau Uhud kita rasa letih, kita menang di Badar. Kata di para ulama, al-harbu sijal, peperangan itu tukar ganti, ada menang ada kalah. Jangan mudah lemah semangatlah. Waktu menang kita suka, waktu kalah kita lari. La, kalah istiqamah, sabat. Jadi Allah Ta'ala peringatkan Nabi, wa iz ghadauta, ingatlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya ingatkanlah pengikut-pengikutmu. Tengok nota di bawah. Maksudnya ingatlah pengikut-pengikutmu akan peristiwa yang telah ditempuh bersama dalam peperangan Uhud, dan sebab-sebab yang tidak membawa kemenangan besar dalam peperangan itu berbanding dengan kemenangan yang cemerlang yang telah dicapai oleh kamu dalam peperangan Badar sebelum itu. Ingat. Jadi Allah Ta'ala peringatkan kepada kita, peristiwa ini besar supaya kita ingat, jangan lupa, jangan lari. Jangan lupa, jangan lari, sebab Allah SWT nak uji kita supaya kita ingat. Para jemaah sekalian, kita pergi kepada munasabatul ayah, munasabah ayat ini. Dalam ayat yang lepas, Allah Ta'ala nyatakan senjata besar orang beriman, as-sabru wa taqwa, sabar dan taqwa. Maka bila kita ada dua ciri-ciri keistimewaan ini, kita akan dapat kemenangan. Kalau tak ada, kita akan diuji oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian dalam ayat yang lepas juga Allah Ta'ala larang orang mukmin daripada mengangkat orang kafir sebagai teman rapat, sebagai member, sebagai ketua. Jangan duduk main. Jangan duduk goyah. Maka datang ayat ini, wa iz ghadauta min ahlika, kamu menyusun atur peperangan di antara orang-orang mukmin untuk lawan musuh kafir, dan Nabi juga telah bermusyawarah dengan para sahabat. Maka dalam mesyuarat itu Allah Ta'ala dengar kata apa. Jadi ini ayat kata Allah Ta'ala dengar apa yang kamu bincangkan. Itu munasabah, kedudukan susunan ayat yang sangat menarik. Jadi ilmu munasabah ni kita rasa boleh menjiwai perasaan kita sebab dia kait ayat dengan ayat. Allahu Akbar. Kemudian dalam ayat ini Allah peringatkan Nabi, wa iz ghadauta ay wazkur ya Muhammadu sallallahu alaihi wasallam, ketika kamu keluar dari rumahmu dari Madinah nak pergi ke Uhud. Untuk sedikitlah selingan ataupun orang panggil cerita sikit. Dalam peperangan Badar, umat Islam telah menang 70 sanadid Quraisy, kepala penjaga Quraisy telah dibunuh. Abu Jahal mati, geng-geng pengkhianat hadut khianat ke Nabi SAW di Mekah dulu mati habis. Kecuali mendiang Abu Lahab, dia tak pergi. Dia mati selepas daripada Badar seminggu. Pada itu mati, katanya mayatnya terlalu busuk, 3 hari orang tak boleh pergi dekat mayat tu, busuk. Jadi hikmat dia, Allah Ta'ala tak hantar dia ke Badar supaya orang Mekah tengok apa terjadi kepada mendiang Abu Lahab. Mati kapuk, busuk bangga kata orang. Jadi orang duk tengok, oh bahaya lawan Muhammad ni. Jadi mula orang mula fikir. Maka Nabi kita Abu Sufyan tak puas hati, dia nak serang Madinah. Jadi Nabi kita bermusyawarah dengan para sahabat, kita nak berlawan di kafir ni, nak lawan dengan kafir ni luar bandar ke dalam bandar? Luar bandar Madinah maksudnya.
bukan luar tanah haram. Kalau tanah haram luar lagi, siapa ke Bukit Uhud, siapa ke Bukit Air, tapi dalam bandar. Mengikut kajian yang ana terima daripada ulama Madinah, dia kata bandar Madinah zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam semuanya sudah masuk dalam masjid yang dibesarkan oleh almarhum Raja Fahad. Ni masjid Adalah ni hak kita gimana ni masuk dalam bandar belaka dah. Rumah-rumah sahabat duduk dalam tu belaka. Telaga-telaga hak masyhur-masyhur boleh katakan masuk. Kecuali telaga Osman lah luar tu. Maka Nabi mesyuarat kita nak perang luar ke dalam bandar. Orang tua-tua yang agak berpengalaman kita kata, ya Rasulullah, kita tunggu dalam bandar Madinah, dia masuk, kita hentam. Mana siap dengan air banah, siap dengan batu, siap dengan apa ni, dia masuk je, kom. Pemuda-pemuda yang tak sempat ke bandar agresif, kata orang, semangat. Rasulullah, kita lawan di luar, nampak jantan kita. Sudah. Suara majoriti ramai, suara pemuda. Perang luar bandar. Nabi terima pandangan, Rasulullah terima pandangan. Maka pada pagi Sabtu nak keluar tu, Nabi kita pakai baju besi, baju perang, Nabi kita pakai. Pemuda-pemuda bila tengok Nabi pakai lama tahu baju dia ni, ada yang mula rasa cemas. Perang ni weh, Nabi kalau pakai baju besi ni perang. Ada wakil pemuda kata, ya Rasulullah, terpulanglah Rasulullah nak perang bandar. Dalam bandar boleh, luar bandar pun boleh ni. Tadi semangat. Nabi kata, ma yanbaghi li nabin idza labisa lamatu an yakhla. Tidak layak bagi seorang Nabi bila dah pakai baju besi nak buka balik, sehingga Allah tentukan di antara aku dengan musuh, menang atau kalah. Maknanya dalam kitab Tahzibus Sirah, Imam Nawawi masukkan salah satu ciri khasaisun Nabi, bila pakai baju besi dia tak boleh buka sehingga perang, ataupun perang tak jadi. Yang pentingnya nak buka main-main, Maka Nabi kita keluar daripada Madinah, bandar Madinah, pergi ke satu tempat nama dia Ajimmati Syaikhaini. Kalau orang pergi Madinah lah ni, tanya driver taksi nak pergi ke Masjid Mustarah, dia tunjuk situ. Nabi kita berhenti di situ, semok tentera, cek tentera. Ada tentera kanak-kanak. Nabi kata, mau balik tak lagi ni? Tak, balik dulu, balik. Oh, kenapa Nabi tak benar budak-budak ikut? Rugi tuan-tuan. Kalau dia mati syahid, dia belum balik. Kalau dia dah balik, pahala dia full, penuh pahala. Nabi kata pergi dulu, kita tunggu balik, kata kita perang. Kalau benar pun tak apa, mati pun alhamdulillah, dua-dua, imman nasru wa imman syahadah. Ada di kalangan tentera muka tak apa pecah ni. Nabi kata, man, siapa ni? Oh, dia kata kita bukan Islam, kita datang dia panggil hamiyah, kerana nak jaga Madinah je. Nabi kata, la, nahnu la nasta'in bi musyrikin ala musyrik, kita tidak minta bantuan kafir untuk bantu kafir. Balik. Bila balik ni lah berona, kata orang, bapak munafik Abdullah bin Ubay bin Salul yang merancang bawa orang kafir ni supaya menjadi duri dalam daging, gunting dalam lipatan, kecewa. Tak ada lah perancangan strategi kita. Dia pun mula dah orang panggil mula nak main, nak cari isu. Seorang mari jumpa Nabi Rasulullah, cari alasan bodoh-bodoh ya. Dalam kitab pun tak sebut alasan berapa. Saya buat cerita ni cerita tambahan ni, jangan tulis. Tak, boleh jadi dia mari, ya Rasulullah, unta saya sakit perut, nak klik jaga unta. Nabi kata balik Yang ni mari balik, ramah balik.
Puak-puak yang pura-pura Islam tu ramai. Bukan orang Islam, pura-pura Islam. Tuan-tuan kena tahu, bila Islam tu kuat, dia muncul satu kumpulan dalam dunia ni, nama dia kumpulan munafiqin. Orang yang munafik, yang bermuka-muka Islam tapi dia sakit kafir. Dia nak projek duduk sini boleh, dengan kafir boleh duduk, dengan Yahudi pun dia duduk, dengan Nabi pun dia boleh pergi. Maka balik Sayyidina Umar tanya, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita nak pergi perang ni, tentera dah kurang, tadi 1000 orang, ni dah tinggal 700. Nabi kata, Umar, yang balik tadi kafir dan munafiqin. Umar naik semangat lalu, macam biasa dia lah. Ya Rasulullah, kita pancung hak ni dulu. Nabi kata, la ya Umar, sabar. Nanti orang kata nak Muhammad ni nak pergi perang orang Quraisy ke nak pergi sama sendiri. Biar dia balik. Ini cerita izham wa izghadauta min ahlika tubawwi'ul mu'minina maqa'idal qital. Bila Nabi sudah cek tentera semua, Nabi kita kena pusing, dia masuk dalam sebuah kebun kepunyaan seorang buta kafir. Nabi lalu kat tu. Sebab Nabi ni strategi peperangan, dia tak akan pergi direct satu tempat. Dia tak akan bagi tahu kita nak pergi ke Uhud. Dia pergi berhenti. Kemudian dia pusing supaya orang kafir confused. Muhammad nak pergi mana? Itu strategi peperangan. Para pelajar tanda satu je tempat yang Nabi kita maklum awal, iaitulah ketika nak pergi perang Tabuk. Sebab jarak dia terlalu jauh, 700 km, jarang lebuh raya sekarang. Tuan-tuan bayangkan zaman dulu, lalu ke celah bukit, lereng-lereng bukit, tentulah lebih jauh. Jadi Nabi kita bagi maklumkan, aku nak pergi ke Tabuk. Ada bahawa lain dia tak cerita. Jadi bila Nabi lalu ikut kubur si buta ni, dia pergi pasir, ambil batu nak lontar. Siapa kau buta? Orang tanya Rasulullah, tu si buta tu. Nabi kata, a'mal basaru wa amal qalb. Bahasa jenis buta mata, buta hati, biar mati gitu ya. Tak usah lawan dia lah, dia buta. Nabi kita pergi ke Uhud, insya-Allah kita sambung. Itu baru istinasif muqaddimah. 60 ayat ada, sabar. Baiklah. Esok kita tak ulang dah cerita ni. Tuan-tuan kena dengar sini, esok kita sambung. Kalau nak dengar panjang, tengok dalam buku Madinah ni, insya-Allah sudah ada di sana. Baiklah, Allah kata apa? Ketika Nabi menyusun tentera, Nabi pun sampai di Uhud, Nabi letak 50 orang, diletaknya di atas Jabal Ainaini. Dengar ni, dia panggil Jabal Ainain, Bukit Ain, bukit mata. Sekarang ni terkenal dengan nama Jabal Rumah. Rumah tu mana tentera pemanah. Nabi letak 50 orang tentera pemanah. Abdullah bin Jubair, dia ketua dia, letak atas bukit. Nabi bagi arahan, la tabrahu hazal makan, kamu jangan tinggal tapak ini walau apa terjadi. Arahan tegas. Tapi kita tengoklah apa akan jadi lepas pada ini. Tengok apa jadi selepas daripada ini. Dan kenapa ramainya gugur syahid? 70 lawan 70 Quraisy mati di Badar, 70 sahabat syahid di Uhud. Kenapa? Tunggu dalam siri-siri yang akan datang. Maka Allah Ta'ala sebut di sini, kamu susun strategi. Nabi kita letak atas bukit 50 orang, tinggal lagi 600 orang duduk di celah di antara Jabal Ainaini dengan bukit Uhud. Itu dia panggil strategi peperangan. Baiklah. Wallahu sami'un alim. Dan ingatlah Allah amat mendengar lagi amat mengetahui apa yang kamu yang telah bermusyawarah, apa yang telah kamu buat keputusan, apa yang ada di dalam hati orang mukmin yang ikhlas berperang, munafik berpura-pura main-main, semuanya telah diketahui oleh Allah Azza wa Jalla. Mari ayat yang kedua. Izhammat
الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما. Ingatlah ketika dua puak dari kamu pada hari peperangan Uhud itu terasa lemah semangat untuk meneruskan perjuangan kerana takut. Padahal Allah penolong dan pelindung mereka. Dan jika sudah demikian, kepada Allah sahajalah hendaknya orang-orang yang beriman itu bertawakal, berserah diri bulat-bulat. Ini bahasa lama dia. Jadi cerita dianya, apa dua kumpulan ini? Dia panggil Banu Salimah dengan Banu Harisah goyah. Bila munafik duk cocok, Abdullah bin Ubay bin Salul cocok, jangan pergi mati mu ada 600 700 ni, kafir 3000, tentera Abu Sufyan nak lanyak Madinah 3000, tentera Islam ada 700, asalnya 1000, munafik lagi balik, tinggal 700 yang total, yang solid. Macam mana dia punya apa ni, main perang sarah dimain oleh munafik, nak suruh orang mukmin lagi. Khaufan wa dha'fan min liqa'il adu, kerana takut lemah nak berlawan dengan musuh. La syakka minhum fil Islam, mereka Islam, bukan munafik, bukan murtad, cuma orang panggil koyak, tak apa nak. Orang Kelantan kata kia ini menakut, kia dia panggil, tulis kia ni panggil koyak lah, tak apa yakin nak pergi lawan, macam nak balik dia. Jadi kata di Ibnu Jarir, wala khilafa baina ahli ta'wil, tidak ada khilaf di kalangan ulama tafsir dua kumpulan ini, iaitu Bani Salimah dengan Bani Harisah. Duduk mana puak Bani Salimah ni? Duduk di Masjid Qiblatain sekarang. Masjid Qiblatain sekarang di situ. Puak-puak kafir duduk mana? Abu Sufyan mari, dia duduk dekat Mujtama' Al-Asyal. Mujtama' Al-Asyal ni kalau kita pergi sekarang Madinah, dia tak jauh daripada Telaga Osman. Telaga Osman sekitar tu. Dia ada pokok-pokok itu, dia duduk berteduh itu. Nabi duduk di Uhud. Belawal. Maka Allah kata, wallahu waliyuhuma ay asamahumullah. Allah Taala jaga mereka, tak jadi balik. Alhamdulillah. Tapi Tuhan sebutlah di sini, an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, Jabir kata apa? Fina nazalat, Allah Ta'ala turunkan ayat Quran ini, izhammat ta'ifatani minkum an tafshala, dua kumpulan yang cuba nak lari balik ni, kata Jabir, nahnu ta'ifatan, kamilah dua kumpulan itu, Bani Harisah dengan Banu Salimah, wa ma nuhibbu wa ma yasuruni. Allah, aku rasa kalau Tuhan tak tahu ayat Quran ni pun lebih selamat, sebab tak buka rahsia kita. Tapi apa boleh buat, Allah Ta'ala kata tak apa, wallahu waliyuhuma, Allah Ta'ala jaga kamu, mana mu tak akan lari. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Jadi kita kena ingatlah, dalam dunia ni kita ni, ada je munafik yang sentiasa cuba nak laga-lagakan, nak porak-perandakan kesatuan ummah. Mana-mana geng yang nak pecah belahkan kesatuan umat Islam, itu munafik dalam perjuangan. Kita tak kata munafik akidah. Munafik akidah lain, itu kafir tulid, kafir terus. Tapi munafik dalam perjuangan, maknanya dia inilah yang nak laga-lagakan orang. Bila kita nak kesatuan ummah, akan mari kaki cocok, dia panggil kaki cocok, kaki haru, kaki nak cari macam-macam kedudukan. Baiklah, jadi Allah Ta'ala sebut ajar pada sini, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, orang mukmin bertawakallah kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian oleh kerana perang Uhud ni gawat, Allah Ta'ala peringatkan kepada mereka tentang kemenangan yang telah berlaku di Badar. Alhamdulillah. Sebab itulah anda kata, kebetulan yang begitu menarik, hari ini 17 Ramadan, hari ini dalam sejarah, hari ini juga ayat terang Badar kita cerita, kita kata Alhamdulillah. Alhamdulillah.
ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. Dan sesungguhnya Allah telah menolong kamu mencapai kemenangan dalam peperangan Badar sedang kamu berkeadaan lemah kerana kamu sedikit bilangan, kekurangan alat perang. Bilangnya kita berapa dah? Berapa dah? 300 belas. Ada kata 313, ada kata yang penting belas ya. Dia tak pergi banyak. 300 beberapa belah orang. Itu peperangan Badar. Tak ramai. Karena itu Tuhan kata wa antum azillah, dalam keadaan kamu lemah. Lemah apa? Tak cukup bilangan, senjata kurang. Fattaqullaha la'allakum tashkurun. Oleh itu bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu bersyukur akan kemenangan itu. Jadi kita kena ingatlah kita dah menang di Badar. Bukan senang. Sebab itulah di antara tempat lokasi yang ana kalau pergi Madinah, saya bawa jemaah satu pagi kita naik bas, kita nak pergi juga ke Badar. Supaya apa? Supaya nak ambil ruh tadhiyah, ruh jihad, ruh tawakal yang begitu tinggi yang telah ditunjukkan oleh para sahabat bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam ayat ini Allah Taala peringatkan kepada kita bahawa kemenangan itu ada dua, sabar dengan takwa. Umat Islam di Badar telah merealisasikan kemenangan yang dapat diingati sampai sekarang. Maka dalam peperangan Uhud kamu tewas, tetaplah kena bersyukur pada Allah Azza wa Jalla. Jadi Allah kata apa? Jadi Allah Ta'ala bantu kamu dalam peperangan Badar, kena bersyukur. Bila kita bersyukur, maknanya kita ikut arahan, jangan langgar perintah Allah Azza wa Jalla. Apa dia syukur? Tengok ayat seterusnya. Ayat yang berikut. Istaqulu lil mu'minina alan yakfiyakum an yumiddakum rabbukum bi thalathati alafin minal malaikati munzalin Ingatlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika engkau berkata kepada orang-orang yang beriman untuk menguatkan semangat mereka, tidakkah cukup bagi kamu bahawa Allah membantu kamu dengan 3,000 tentera dari malaikat yang diturunkan dari langit? Jangan takut. Kita 313, Allah turunkan malaikat dari langit untuk bersama kita. Allahu Akbar. Jadi Nabi telah memberi mubasyiran, memberi khabar gembira, dalam badar ini akan datang bersama kita para malaikat. Malaikat mari sungguh. Kalau kita pergi lokasi Badar, semalam admin kita post di Facebook, teman-teman tengok. Kebetulan video orang Arab bagi, kita letak situ. Memang kebetulan sungguh comel dia punya susunan, Allah Ta'ala atur pada kita. Jadi tengok lokasi, dia panggil Bukit Pasir. Ni orang pakat duk healing di Bukit Pasir belakang ni. Pergi ke Badar, dia pergi ke duk main ambil gambar atas Bukit Pasir. Tapi ambil gambar saja jangan. Kita kena ambil gambar, kita kena beriktibar di sana. Dia panggil Kathibul Hanan, itu Bukit Pasir. Kamu di sebelah dia tu, dia panggil Jabal Malaikat. Malaikat duduk atas tu. Turun. Malaikat mari sungguh. Nabi kata, mu jangan takut. Kita ada 300 lebih, malaikat 3,000 turun. Tengok ayat lain. Bala in tasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrihim hadha yumdidkum rabbukum bi 5,000 minal malaikati musawwimin.
bahkan mencukupi pada dah. Malaikat kalau seorang satu malaikat je turun, mampu habis buat kafir tu. Namun Allah Ta'ala bawa mari 3,000. Dalam pada itu jika kamu bersabar dan bertakwa, ingat balik berapa kali Allah ulang dalam ayat peperangan ini, sabar, takwa. In tasbiru wa tattaqu. Dua ni kembar siam yang tak boleh dipisahkan. Sabar dengan takwa. Sabar saja orang panggil berjada gitu ya. La. Takwa. Dalam peperangan kita kena banyak takut pada Allah Azza wa Jalla, banyak bermunajat. Dan mereka musuh datang menyerang kamu dengan serta-merta, nascaya Allah membantu kamu dengan 5,000 malaikat yang bertanda masing-masing. Makna kalau rasa tak ada lagi dengan 3,000, Allah hantar bagi 5,000. Tak payah hantar dah, pada dengan hot tu dah. Tengok nota di bawah. Allah Azza wa Jalla akan memberikan kemenangan pada umat Islam dalam menghadapi pencerobohan musuh, kiranya orang Islam itu berdiri teguh di atas dasar yang Allah Ta'ala berikan sebagai syarat-syarat bantuan itu, iaitu tetap sabar, jangan lari, cekal dan tabah, serta bertakwa, melakukan ibadat, jauhi maksiat, dengan teguh menjalankan perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Di samping itu mereka terus berusaha dan bersedia dengan sungguh-sungguh. Jadi lawal. Jadi kita kena letak situ. Baik. Jadi ayat ini Allah kata apa? Bala. Kalau betul-betul memberajak tak ada dengan 3,000, Allah akan turunkan 5,000. Allahu akbar. 5,000 malaikat. Kita kata malaikat satu malaikat apa pada dah. Tak, ni 5,000 Tuhan bagi. Jadi 5,000. Cuma malaikat masuk perang ke mari menakut-nakut ke saja? Ulama sirah kata masuk makrakah. Malaikat dia ikut sekali. Sahabat-sahabat ni bila dia tengok tentera kafir lari, nampak tentera kejar dia tu, dia bunyi suara dia, aqdim haizum. Aqdim haizum itu bahasa yang didengari, bahasa cakapan malaikat. Aqdim haizum maknanya kejar, lontar dia. Jadi kalau kita tengok tiba-tiba ya kafir duduk lari, pom, rebah. Kita tengok mayat dia terbakar, itu dipukul oleh malaikat. Dipukul oleh malaikat. Kalau kafir yang dibunuh oleh tentera orang, tetap ikut pedang, kena kepala, tapi hak malaikat dia terbakar gitu mayat dia. Masya Allah, tabarakallah. Masuk peperangan kita pagi ni semangat. Baiklah, kita break setakat tu dulu. Dia kata tak puas hati kalau perhabis laluan agak. Dia kata hari ni hari cuti ni kita test sampai pukul 10 pagi ni agak nak tunggu kah? Tak adalah. Jadual kita kuliah kita ni antara 40 hingga 50 minit je. Kita tetap dengan jadual supaya jemaah semangat untuk belajar, insya-Allah. Baik, tamatlah tafsir ayat secara ringkas. Sekarang wa ma ja'alallahu la busyra, kita tunggu pada pagi Sabtu biiznillah azza wa jalla. Sekarang kita mencari 5 faedah daripada ayat yang menarik ini, insyaallah. Ayat ini, ayat yang pertama yang kita baca, Allah sebut wa iz ghadauta, ketika engkau keluar waktu pagi dari Madinah, dari bandar Madinah nak pergi ke Uhud. Fihi takhsisun Nabi sallallahu alaihi wasallam bil khitab. Allah Taala guna ta, ghadauta, mung keluar, Nabi seorang. Sedangkan Nabi keluar dengan sahabat. Kalau nak tengok bahasa imla kita ni, ghadautum lah. Ghadauta, jadi sebab Nabi itu qaid, Nabi sebagai ketua, dia yang menentukan nak pergi masa mana, keluar bila. Maka Allah Ta'ala tuju ayat ini kepada Nabi, wa iz ghadauta, ketika engkau keluar. Sedangkan yang keluar tu Nabi dengan siapa? Dengan para sahabat. Min ahlika ay min baiti Aisyah, maknanya Nabi kita malam tu berada di rumah Sayyidah
Aisyah radhiyallahu anha, rumah yang paling dekat dengan kiblat masjid. Baiklah. Maka Allah kata dalam ayat ini, Allah jaga kita. Wa iz ghadawta min ahlika tubawwi'ul mu'minina maqa'idal kita. Mu tunjuk tempat nak perang. Ai an yanbaghi lil qa'id an yubawwi. Maknanya ketua peperangan dia kena letak posisi tentera. Awak mu duduk sini belah kanan. Kamu di sini, kamu depan, kamu atas bukit. Jadi semua tentera telah diatur strategi. Ini kata di para ulama betapa tingginya strategi yang disusun oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga kan dikatakan bahawa husnu tadbirin Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat tinggi cara susun atur pentadbiran Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan ini. Nabi bagi tahu kepada sahabat yang duduk atas bukit 50 orang, Nabi kata mu jangan tinggal bukit ini walau apa terjadi. Kalau mu tengok burung turun duduk makan di medan Uhud ni, maknanya mati habis orang kafir, mu jangan tinggal tempat ni. Itu ujian besar. Bila kata jangan tinggal, syaitan pun mari suruh tinggal selalu. Syaitan ni kerja dia nak lawan arahan Nabi. Hak Nabi kata jangan, dia kata buat. Nabi kata la, syaitan kata na'am. Kita nak tengok nak ikut siapa, ikut Nabi ke ikut syaitan. Itulah yang berlaku kepada ujian Allah Ta'ala kepada sahabat, sehingga 50 syahid, semuanya yang duduk atas bukit. Tinggal lagi 20 lagi yang duduk kat bawah. Allahu Akbar. Jadi Allah Ta'ala sebut dalam ayat kita ni supaya kita duduk perhatikan strategi yang dibuat oleh Nabi SAW. Yang kedua, tulis yang kedua, idhammat ta'ifatani minkum an tafshala. Dua kabilah Madinah, Bani Harisah dengan Bani Salimah goyah sebab dicucuk jarum oleh munafiqin. Maka kata di para ulama, at-taufiq wal ismatu minallah. Kita ni jangan cakap besar, jangan sombong, jangan takabur. Kita duduk di bawah penjagaan Allah Azza wa Jalla, taufik daripada Allah Azza wa Jalla. Kalau tidak Allah jaga kita, kita akan terjebak dengan maksiat, dengan mungkar, dengan macam-macam. Dulu orang-orang nak pergi buat maksiat kena pergi cari tempat. Sekarang ni maksiat duduk dalam poket, alat maksiat ada dalam poket, nak guna tak guna je. Nah, kalau iman kita kuat, kita tak akan tengok berita-berita filem-filem karut-karut, tak ada. Tapi kalau email lemah, mula-mula tengok ceramah, habis ceramah tak lain pula, na'udzubillah. Kita kata ini semua ni taufik daripada Allah Azza wa Jalla. Wallahu waliyuhuma, Allah Ta'ala yang jaga mereka. Jadi kita jangan cakap besar lah, jangan cakap besar. Kalau tidak di bawah kasih sayang Allah, kata ulama tadabbur, isyaratun latifatun wa in wallahu waliyuhuma. Kalau Tuhan tak jaga, kita pun terjebak dengan benda-benda yang tidak baik. Jadi alhamdulillah Allah Ta'ala jaga dua kabilah Bani Salimah dengan Bani Harisah ni, dia tak lari. Jadi ayat ini mengajar kepada kita erti tawakal, erti pergantungan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan rasa kita bijak, kita strategi, kita ni banyak teori. Kita tengoklah sekarang ni orang yang banyak teori tu buah saja ya, buat kerja pun tak reti. Jangan. Kita kena banyak minta taufik daripada Allah Azza wa Jalla, barulah kita selamat insya-Allah. Yang ketiga, izhammat ta'ifatani minkum an tafshala. Dalam ayat lagi, kenapa orang mukmin goyah? Ulama tafsir kata an-di'ayah ni propaganda. Di ayat ni kita terjemah propaganda. Apa lagi bahasa-bahasa yang seerti dengan dia, saya berteropa kepada kita ni, maknanya orang main isu, main propaganda, buat tuduhan-tuduhan jahat, lama-lama akan memberi kesan kepada jiwa orang beriman.
Dia percaya juga akhirnya, betul ni. Nampak macam mula-mula tak percaya tak? Mana boleh. Tapi esok dengar pula, lusa dengar pula, akhir kali yalah juga. Ini dia panggil diayah. Rubbama tu'assir, mungkin memberi kesan kepada jiwa orang yang beriman. Asalnya orang beriman ni tak kesan dia dengan diayah. Tapi kalau duduk dengar sentiasa, dia mari juga. Itu bahayanya dengar benda-benda karu. Karena itulah kita mengatakan, tuan-tuan dan puan-puan, kita jangan duduk dengar berita-berita hak tak betul ni. Lama-lama kita percaya. Pada tu orang kafir dia buat tuduhan kepada Nabi, ahli sihir, gila, apa lagi? Sahir, syair, penyair. Dia kata, Muhammad, mana ada wahyu-wahyu, tak ada. Dia tu gila, ahli sihir, penyair. Mana? Tak ada istimewa. Jadi akhirnya percaya. Kita hari ni pun macam tu juga. Bila orang duduk ceramah, duduk hasuk, bina persepsi buruk pada orang, akhirnya orang percaya. Tapi tuan-tuan yakin dan percaya, orang yang menggali lubang untuk jatuh orang, akhirnya dia akan jatuh dalam lubang. Kata orang Arab, man hafara hufratan waqa'a fiha, siapa dia gali lubang jatuh orang, dia akan jatuh. Mana kalau dia buat propaganda dulu, duduk ceramah sana sini, buat ni, jatuhkan orang tu, kena pada orang ni, kata orang itu, insya-Allah dia juga akan jatuh dalam lubang yang sama. Orang akan bangkit, akan nyek dia balik, sebab itulah perbuatan dia. Pasal itulah orang-orang yang buat kenak kepada orang ni, bila dia ada kuasa, dia nak kenak balik, takut kehilangan kuasa sebab dia naik dengan cara jahat. Dia juga akan takut orang lain buat jahat kepada dia. Itulah kuasa viral, kata orang. Jangan main kuasa viral ni. Pasal itulah bagi anak sekarang, kita pendakwah, kita nak guna juga kuasa viral, nak sebarkan sunnah Nabi SAW dalam masyarakat. Ini bacaan Nabi ajar, ini perbuatan Nabi kita suruh, ini. Jadi kita sebar. Gunalah viral, lawan viral. Nak lawan hal lain tak boleh. Kemudian di akhir ayat Allah kata, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Orang mukmin mesti bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla, kerana itulah senjata yang paling kuat bagi kita orang beriman, iaitulah senjata tawakal kepada Allah. Kalau tak ada tawakal, kita nak tawakal pada siapa? Dia dua ya, sama ada tawakal kepada Allah atau pergi ikut percaya kepada dukun-dukun, percaya kepada bomoh-bomoh, percaya kepada ahli-ahli nujum dan sebagainya, cukup berbahaya. Dia dua ya. Orang kapal hak minat bomoh, dia percaya ke nujum, percaya ke tok bomoh. Orang bandar sikit hak minat isu, dia percaya kepada ahli teori, ahli konspirasi, macam-macam. Teori itu, teori ini, percaya, akhir sekali akhirnya tipu orang. Wal'iyazubillah. Hati-hati tuan-tuan, jangan main. Ada belaka skema ni. Kemudian tengok dalam ayat yang seterusnya, Allah Ta'ala yang keempat tadi, nombor 4, Allah kata apa ni? Istaqulu lil mu'minin alan yakfiyakum an yumiddakum rabbukum bisalasati alafin. Cukup tak Tuhan hantar mari 3,000 malaikat? Kata orang, buat apa sebut malaikat ramai-ramai? Sedap juga soalan ni. Anak pergi ke Badar pun ni, jemaah tanya, kenapa Tuhan hantar malaikat mari ramai-ramai? Kalau malaikat ni satu malaikat pada dah. Ni hikmah dia nya. Li taqwiyatil qulub, supaya hati kita rasa tak apa, kita 300 pun malaikat 3,000 ada tu kat atas bukit. Nampak tak nampak cerita lain, tapi kita kena yakin. Kita kena yakin pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita hari ni tak ramai, tapi kita yakin bersama kita para malaikat, bersamanya kita makhluk-makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah jadikan, wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu. Kita tak tahu tentera Allah Ta'ala kecuali Allah yang tahu. Jadi kata di para ulama, Allah Ta'ala tujuan dia sebut malaikat ni supaya taqwiyatu qulubul mu'minin, nak menguatkan hati orang ini supaya tidak goyang walaupun kita sedikit, bersama kita malaikat. Sama kan, kita duduk ngajar ni, contohnya tak ada orang, tiang banyak pada orang, tapi jangan bimbang, penuh masjid ni ada malaikat, insya-Allah. Kita tak nampak, baik kalau nampak lari pula kita. Ini ayat. Kemudian kita kena tahu, Tuhan kata munzalin
malaikat yang diturunkan, maknanya malaikat ni kampung halaman dia, qaryah dia di langit, bukan di bumi. Pasal itulah hijrah dia turun naik. Hijrah dia turun naik, ni malaikat pagi turun, subuh tadi, dia naik asar nanti. Hak malam turun asar, dia tukar shift, 2 kali sehari. Dia tukar. Jadi kita kena yakin malaikat tu ada. Kecuali malaikat yang hafazah duk jaga kita, ni duduk di bumi. Tapi pusat pentadbiran, pusat dia punya qaryah dia di langit. Pusat malaikat duduk di langit. Sebab itulah Allah Ta'ala sebut munzalin, Allah Ta'ala izinkan untuk mereka turun. Panjang lagi cerita ni. Alhamdulillah para jemaah sekalian, yang terakhir, yang kelima, kalau kamu susah, kalau kamu rasa penat perjuangan, tak menang-menang juga kita ni, tak dapat juga kekuasaan, tak dapat juga kita nak laksanakan undang-undang Islam dalam atas dunia ni, musabarlah. Allah Ta'ala kata, walaqad nasarakumullahu bi Badrin wa antum azillah. Allah kata, aku beri pertolongan pada kamu di Badar kerana kamu sikit. Maknanya bilangan sedikit ke ramai, kalau cukup syarat, itu yang dapat pertolongan Allah Azza wa Jalla. Di Badar 311. Munajat malam tu tak henti-henti. Nabi menangis. Allahumma anjizni ma wa'adtani. Ya Allah, tunaikan apa yang kau janji kepada aku. Menangis Rasulullah. Ridak ni, kain duk atas bahu Nabi jatuh. Sayyidina Abu Bakar ambil. Abu Bakar bekang, ya Rasulullah, kafaka munasyadatak rabbak, cukup dah munajat, Allah akan tolong kita hari ni ya Rasulullah. Dalam perang Uhud, 50 orang duduk atas bukit apa ni, rumah Jabal Ainain ni, rasa selesa tengok kafir rebah dah. Jom turun kejap, kita ambil barang-barang kafir, naik balik. Nabi pesan, mu jangan tinggal tempat ini walau apa terjadi, sebab Allah nak uji kita hari ni. Para jemaah, ana kalau bawa jemaah naik atas bukit rumah, walaupun saya sakit lutut, tapi siapa ada bukit rumah, rasa tak puas hati kalau tak tarik jemaah ni naik, bertongkak, bergantung naik. Sebab kita nak bagi satu feel, pandangan, view. Kita duduk atas bukit rumah, seolah-olah macam kita nampak baginda Nabi SAW sedang mengesak darah di tepi bukit Uhud, hasil daripada sahabat yang tinggal tampak yang telah ditetapkan oleh Nabi SAW. Jadi tak apalah, itu dalam sidang akan datang. Maka Allah Ta'ala peringatkan, kalau kamu lemah sekarang, walaqad nasarakumullahu badrin, aku dah beri pertolongan pada kamu dalam peperangan Badar. Mudah-mudahan kamu sabar, kamu boleh ikut jejak Badar, kerana di sana ada kemenangan walaupun kita sedikit. Allahu Akbar. Akhirnya Allah Ta'ala, fattakullah dalam tashkuru. Ingat, jangan lupa 2 sifat yang disebut, tapi dalam ayat ni Tuhan tak sebut. Kenapa Tuhan tak sebut sabar? Sebab sabar tu sudah sinonim dah. Orang yang bertakwa kena sabar, orang yang bertakwa kena sabar. InsyaAllah Allahumma ja'alna minas sabirin wa minal muttaqin. Ya Allah, jadikan kami ni orang sabar. Sabar di atas melakukan ketaatan kepadamu ya Rabb. Sabar dapat meninggalkan maksiat, segala perkara yang kau benci. Sabar menanggung kesusahan dan ujian. Dan jadikan kami minal muttaqin, orang yang bertakwa, yang sentiasa melakukan ibadat, melakukan segala perkara yang engkau suruh, mengikut sunnah Nabi SAW, dan meninggalkan larangan dan segala bid'ah khurafat yang tidak baik. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ja'alna min utaqaika minan nar. Ya Allah, pada bulan yang mulia ini jadikan kami, 2 ibu bapa kami, termasuk di kalangan orang-orang yang kau bebaskan daripada api neraka ya Rabb. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, engkau maha pengampun, suka memaafkan, maafkanlah kami, 2 ibu bapa kami, orang-orang yang kami sayangi, para pelajar kami di alam nyata dan di alam maya ya Rabbal alamin ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.